Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai semua. Hello. Assalamualaikum. Untuk pembelajaran pakaian dan perhiasannya bagi tingkatan 3, kamu hendaklah merujuk bersama dengan buku teks PSV KSSM tingkatan 3 iaitu daripada muka surat 2 hingga muka surat 17. Dalam video ini kamu akan menyebutkan dan juga menuliskan nama bagi pakaian dan perhiasannya untuk kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga etnik Iban di Sarawak serta etnik Kadazan di Sabah. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Okay, pakaian Melayu lelaki tradisional ada 3. Kamu kena sebutkan dan juga kena tuliskan apa dia nama pakaian tradisional Melayu lelaki. Yang pertama adalah baju Melayu cekak musang. Baju Melayu cekak musang ini mempunyai belahan di leher, biasanya dipakaikan dengan 5 butang baju. Kemudian baju Melayu teluk belanga. Baju Melayu teluk belanga ni biasanya mempunyai belahan yang dipakaikan hanya satu kancing sahaja di bahagian belahan baju. Seterusnya adalah baju sikap berleher. Baju sikap berleher ini biasanya mempunyai belahan di antara leher hingga ke hujung baju. Baju ini dipakaikan kancing sama ada satu kancing di bahagian hujung leher atau juga dipakaikan dengan 5 kancing di bahagian keseluruhan belahan tersebut. Perhiasan bagi lelaki Melayu, sebutkan dan juga tuliskan 5 perhiasan pakaian bagi lelaki Melayu. Yang pertama adalah tengkolok. Tengkolok biasanya diperbuat daripada kain songket, kain batik atau juga kain hitam yang tidak ada corak. Tengkolok digunakan sebagai penutup kepala. Yang kedua adalah kain samping. Kain samping biasanya diperbuat daripada kain songket. Dan yang ketiga adalah keris. Keris digunakan sebagai perhiasan yang disisipkan di pinggang. Dan yang keempat adalah capal. Capal adalah alas kaki. Pada zaman dahulu, capal biasanya diperbuat daripada kulit lembu. Dan yang kelima adalah butang baju Melayu. Butang baju Melayu ada yang serangkai dan juga ada yang tidak serangkai. Yang serangkai itu mempunyai rantai dan digandingkan dengan 5. Biasanya butang baju Melayu digunakan untuk menutup belahan pada baju Melayu cekak musang dan juga baju Melayu teluk belanga. Dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang hamba mengkuang layu. Tahukah anda bahawa kain samping juga ada namanya? Kain samping yang dipakai di sebelah dalam namanya dagang dalam. Dan kain samping yang dipakai di sebelah luar dinamakan sebagai dagang luar. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sewajarnya kita berbangga dengan situasi sebegini. Kita perlu menghidupkan tradisi ini supaya ianya tetap mekar dan segar sepanjang zaman.
Pakaian tradisional wanita Melayu. Sebutkan dan tuliskan 5 pakaian tradisional wanita Melayu. Yang pertama adalah baju kurung teluk belanga. Baju kurung teluk belanga ni mempunyai belahan di leher dan mempunyai satu butang. Baju kurung teluk belanga biasanya dipakai bersama dengan kain yang disusun tepi. Yang kedua adalah baju kurung kedah. Baju kurung kedah mempunyai ciri bajunya yang pendek, paras peha. Kemudian ianya dipakai bersama dengan kain yang dilipat batik. Yang ketiga adalah baju kurung cekak musang. Baju kurung cekak musang biasanya mempunyai ciri butang yang mempunyai 5 butang. 5 butang untuk menutup belahan tersebut. Biasanya ianya dipakai bersama dengan kain batik, kain yang dilipat batik. Yang keempat adalah baju kebaya. Baju kebaya adalah baju yang mempunyai belahan tengah hingga ke hujung dan ia mempunyai kancing untuk menutup belahan tersebut. Yang kelima adalah baju kurung riau. Baju kurung riau adalah baju yang biasanya mempunyai pesak yang kembang. Ianya dipakai bersama dengan kain yang dilipat batik. Pakaian perhiasan bagi wanita Melayu. Sebutkan dan tuliskan 5 perhiasan wanita Melayu. Yang pertama adalah gendik. Gendik adalah perhiasan di kepala. Yang kedua adalah sanggul lintang. Sanggul lintang adalah hiasan di kepala iaitu untuk menghias rambut yang disanggul. Yang ketiga adalah cocok sanggul. Cocok sanggul juga digunakan untuk mengukuhkan sanggul rambut di kepala. Yang keempat adalah gelang tangan. Gelang tangan dipakai di pergelangan tangan. Dan yang kelima adalah gelang kaki. Gelang kaki dipakai di pergelangan kaki sebagai hiasan wanita Melayu. Okey, hiasan wanita Melayu yang keenam adalah doko. Doko biasanya dipakai di bahagian hadapan dan diletakkan sebagai hiasan. Yang ketujuh adalah tali pinggang. Tali pinggang dipakai di pinggang dan dijadikan sebagai hiasan di luar baju. Tali pinggang juga dilengkapkan dengan pending. Pending itu adalah kepala bagi tali pinggang. Seterusnya adalah anting-anting. Anting-anting adalah hiasan telinga yang berjurai. Kemudian subang. Subang juga adalah hiasan telinga yang tidak berjurai. Ianya terletak di bahagian bawah telinga. Yang ke-11 adalah cincin. Cincin dipakai di pergelangan, di jari. Biasanya ia dipakai di jari manis. Dan yang ke-12 adalah rantai papan. Rantai papan adalah rantai yang berjurai dan ianya dipakai bersama dengan baju kurung. Berbeza dengan doko, doko dipakai biasanya dengan baju kebaya. Umpama tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Itulah pepatah yang sesuai bagi baju kurung dan baju Melayu. Baju kurung telah menjadi sepasang pakaian rasmi bagi murid perempuan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Baju Melayu juga merupakan pakaian rasmi murid lelaki Islam pada hari Jumaat. Semoga dengan keadaan itu, diharapkan dua pakaian ini tetap terpelihara sepanjang zaman.
pakaian kaum Cina dan kaum India di Malaysia. Sebutkan dan tuliskan. Pakaian kaum Cina di Malaysia iaitu bagi lelaki dinamakan sebagai sampu. Sampu ini biasanya berlengan panjang dan juga seluarnya juga adalah panjang. Pakaian perempuan Cina pula adalah dinamakan sebagai cheongsam. Cheongsam ni biasanya diparas lutut ataupun juga ada yang labuh diparas buku lali. Kebiasaannya pakaian tradisional Cina adalah berwarna merah. Kemudian pakaian tradisional bagi masyarakat India. Pakaian tradisional bagi masyarakat India yang lelaki dinamakan sebagai kurta. Kurta ini biasanya dipakai bersama dengan seluar panjang dan juga ada kain selempang yang diletakkan di bahagian bahu. Pakaian tradisional perempuan India pula adalah terdiri daripada sari. Sari adalah pakaian yang biasanya labuh kainnya, panjang kainnya adalah 5 meter untuk menjilid bahagian tubuh. Kemudian ada pakaian seperti gaun dan juga seluar. Dia dinamakan sebagai salawar. Itu adalah selain daripada sari. Bagi etnik Iban di Sarawak, namakan dan sebutkan pakaian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Masyarakat Iban di Sarawak bagi lelaki namanya adalah baju burung dan bagi perempuan namanya adalah ngepan Iban, iaitu baju bagi kaum perempuan. Pakaian tradisional dan perhiasannya dijadikan sebagai semangat patriotik di mana ianya digunakan pada acara sambutan merdeka dan acara-acara tertentu. Okey, seterusnya adalah pakaian etnik Kadazan Dusun di Sabah. Pakaian tradisional bagi lelakinya terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah gaun. Gaun merupakan pakaian yang berlengan panjang dihiasi dengan keemasan iaitu jalur dan juga butang keemasan. Yang kedua adalah seluar ataupun salawar. Ia adalah seluar panjang berwarna hitam mempunyai tali pinggang berwarna biru. Yang ketiga adalah kaking ataupun tagot. Itu adalah bengkung. Bengkung yang berwarna hitam diletakkan di pinggang. Yang terakhir sekali adalah sigar. Sigar adalah penutup kepala yang dilipat dengan berbagai cara. Okey, pakaian tradisional bagi masyarakat Kadazan iaitu etnik Kadazan di Papar Sabah. Dia berbuat daripada kain baldu yang berwarna hitam. Pakaian ni terbahagi kepada 5 termasuk hiasannya, iaitu yang pertama adalah sinungga. Sinungga adalah pakaian baju yang berlengan pendek tetapi dipadankan dengan kainnya yang panjang. Yang kedua adalah selendang batik. Selendang batik ni diikat bersama dengan tali pinggang yang berwarna perak dan berbentuk duit shilling. Himpuga. Himpuga adalah tali pinggang yang berbentuk duit shilling berwarna perak. Dan yang keempat adalah siung. Siung adalah topi yang dianyam dengan buluh dan mempunyai corak geometri. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima adalah gelang tangan. Gelang tangan juga adalah berwarna perak dan juga ianya
berbentuk duit shilling. Itu adalah pakaian dan perhiasan untuk etnik Kadazan Dusun di Sabah. Okey, sekian saja video cikgu untuk kali ini. Semoga berjumpa di video-video cikgu di channel ini ataupun channel yang lain. Dan harapnya kamu semua sihat-sihat saja dan gembira saja berada di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum.